Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Abdul Halim. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Nur Farahim binti Muhammad Ahmad dan pemegang kad matrik D20201093-123. Saya mengikuti program AT01 iaitu jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu dengan kepujian. Tujuan saya mengadakan video rakaman ini adalah untuk menyelesaikan jawapan bagi bahagian B saya untuk pentaksiran akhir bagi kursus teori dan kritikan sastra Melayu. Saya telah memilih satu teori daripada 5 teori yang tersenarai, iaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut ataupun berdasar kefahaman saya, teori psikoanalisis ni dia bermula daripada satu pemikiran yang dibawa oleh seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud, di mana beliau menyatakan pemikirannya terhadap tentang psikologi manusia yang dianggap sebagai dasar kepada skala tingkah laku ataupun tindakan maupun perilaku manusia itu sendiri. Jadi, teori psikoanalisis ni dia berpunca daripada pengalaman beliau sendiri dalam merawat pesakit-pesakitnya. Okay. Menurut beliau, setelah saja tokoh ini melaksanakan satu diagnosis, dan beliau mendapati bahawa tidak semua masalah yang manusia hadapi itu berpunca daripada masalah fizikal, tetapi punca dan sebab-sebabnya juga boleh datang daripada psikologi manusia itu sendiri. Jadi istilah psikoanalisis ni telah mula diperkenalkan oleh beliau pada tahun 1896, iaitu setelah berjuang menggarap gagasan-gagasannya tentang sebab musabab neurosis dan gangguan-gangguan mental. Setelah beliau merawat pesakit-pesakit dia yang terkena histeria, beliau telah membuka jalan teoretikal di mana tentang proses ingatan dan ingatan yang tidak sedar dan gagasan penekanan. Di sini saya dapat menghuraikan kenapa teori psikoanalisis ataupun istilah psikologi ini diguna pakai dalam sastra. Kerana menurut Sigmund Freud, kegiatan kesusasteraan itu adalah satu bentuk penglahiran luar pengkarya dalam keadaan yang tidak sedar. Di dalam teori psikoanalisis ini, Sigmund Freud hanya berfokuskan kepada pengkarya itu sahaja, kerana menurut beliau yang menghasilkan sesuatu teks itu adalah pengkarya. Jadi segala psikologi manusia yang digunakan ataupun kelakuan ataupun tindakan seseorang itu dilakukan adalah daripada pengkarya. Jadi dia hanya berfokuskan kepada pengkarya sahaja. Menurut beliau, apabila seseorang pengkarya itu ingin menulis karya, mereka akan berada di tahap yang pertama, di mana tahap yang tidak sedar, di mana mereka akan mencipta dunia imajinasi beliau sendiri, dan kemudian apabila mereka telah sedar dengan imajinasi itu tadi, mereka akan menulis semula dalam bentuk karya. Jadi di sini saya ada satu contoh bahawa ada segelintir pengkarya yang dapat hasilnya ataupun ilham daripada mimpi, di mana mimpi ini adalah satu tindakan yang tidak sedar, dan mereka ini hanya berimajinasi sahaja. Dan apabila seseorang pengkarya itu terjaga dalam mimpi, mereka akan berfikir tentang imajinasi tersebut dan mereka akan mula
ingin menulis imajinasi tersebut dalam bentuk karya. Di situ nampaknya istilah psikologi yang dimaksudkan oleh Sigmund Freud itu ada kaitannya antara psikologi dengan sastra. Walaupun tokoh Sigmund Freud ini merupakan seorang tokoh yang memang terkenal dengan psikologi, dengan tokoh psikologi, tetapi terdapat juga beberapa tokoh yang lain menolak pandangan beliau tentang hanya berfokuskan psikologi itu kepada pengkarya sahaja. Okay, antara tokoh yang menentang ataupun menolak pemikiran Sigmund Freud ini adalah Carl Jung yang itu merupakan anak muridnya sendiri. Beliau kurang berpuas hati dengan idea yang dikemukakan oleh Sigmund Freud bahawa pengkarya, kerana beliau hanya berfokuskan kepada pengkarya sahaja. Walau bagaimanapun, daripada penentangan idea tersebut, Carl Jung telah menghasilkan sebuah psikologi analytical, iaitu penolakan ataupun pengubahsuaian terhadap pemikiran oleh Sigmund Freud, tetapi masih tidak lari dengan idea asal tokoh Sigmund Freud. Kemudiannya muncul seorang lagi tokoh, iaitu Northrop Frye, iaitu seorang profesor teori kesusastraan, di mana beliau telah mengambil sedikit idea daripada Carl Jung, arketipal, iaitu pada pertengahan tahun 1950-an. Setelah mendapat pelbagai tentangan idea daripada tokoh-tokoh yang lain, Sigmund Freud berusaha dalam memperhalusi kefahamannya terhadap kepribadian manusia dengan tanggapan bahawa faktor terpenting dalam fikiran manusia adalah ketidaksedaran. Jadi Freud telah memberi satu contoh melalui gambar Raja Iceberg, di mana beliau menyatakan bahagian kesedaran bagi manusia hanyalah sedikit, iaitu di atas, iaitu bongkah ais yang berada di atas permukaan laut. Dan kemudiannya baki yang banyak, baki bongkah ais yang banyak di bawah permukaan laut itu dikategorikan sebagai bahagian ketidaksedaran manusia, di mana terdapat 3 sistem, iaitu ada ID, ego dan superego. ID merupakan bahagian ketidaksedaran yang primitif di dalam fikiran yang wujud bersama manusia sejak lahir lagi. Dan ID ini dia beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan dan iaitu berusaha mendapatkan kenikmatan itu dan menghindari segala rasa sakit. Yang kedua adalah sistem ego. Sistem ego ini berkembang daripada ID yang beroperasi mengikuti prinsip reality dengan berusaha memperoleh kepuasan yang dituntut daripada ID dengan cara mencegah terjadinya tegangan atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang dapat memuaskan keperluan. Ego bekerja ataupun bertindak untuk memuaskan ID. Oleh kerana itu, ego tidak mempunyai keupayaannya sendiri, malah ego mendapatkan tenaga daripada ID. Seterusnya, sistem yang terakhir adalah sistem superego. Superego ini merupakan kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi. Superego ini berkembang daripada ego
Dan sama seperti ego, tidak mempunyai keupayaan sendiri. Tetapi untuk membezakan di antara superego dan ego, superego ini tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar, sehingga keperluan kesempurnaan yang dituntutnya tidak realistik. Oleh itu saja pandangan saya terhadap teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sekian, terima kasih.